السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علانية القبول وتسر والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا اللهم فرج كربنا كما وعدت أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه من ما بعد. Alhamdulillah, dirahmati oleh kasihi Tuan Pusing, barisan kepimpinan Masjid Bandar Universiti, para pegawai, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan siap, begitu juga yang dimuliakan para alim ulama, para asatidzah, tok-tok gurung, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Pertamanya dan selamanya kita manjatkan syukur kehadrat Allah Jalla wa'ala, kerana dengan izinnya maka kita dapat hidup pada pagi ini setelah dimatikan sementara. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mengizinkan kita untuk sama-sama hadir mengerjakan salat fardu subuh secara berjamaah. Kemudian Allah memilih daripada kalangan kita untuk terus kekal berada dalam rumahnya untuk sama-sama kita duduk dalam salah satu majlis ilmu yang padanya mudah-mudahan akan memberikan manfaat walaupun tidak banyak, mungkin sedikit, dan juga mudah-mudahan Allah mencatatkan pahala amalan kita yang sedikit ini untuk memudahkan kita masuk ke syurganya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat rahmati Allah, kita sambung kembali perkongsian kita dalam sesi 10 sahabat yang dijanjikan syurga. 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Dalam kuliah-kuliah yang lepas kita telah membincangkan dua sahabat yang besar, iaitu Sayyiduna Abu Bakar. Sayyiduna Abu Bakar, yang mana itu hanyalah gelaran beliau, bukan nama sebenar beliau pun. Sayyiduna Umar Al-Khattab, kita telah bincangkan sedikit tentang nasab beliau, apa sumbangan beliau, peranan beliau, dan kita lihat dua sahabat yang besar ini merupakan orang yang sama keturunannya dengan Nabi SAW. Ini specialnya. Jadi hari ini kita sambung, iaitu sahabat yang besar yang ketiga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Juga merupakan insan yang terpilih daripada yang terpilih menjadi khalifah. Kenapa? Beliau ini juga merupakan saudara mara ataupun keluarga Nabi SAW sendiri. Ini dia. 4 khalifah yang utama, Khulafa ar-Rasyidin ini, semuanya mempunyai kaitan rapat dengan Nabi SAW. Kenapa terpilihnya mereka? Kerana mereka ini insan-insan yang zaman jahiliah mereka ini, dosa-dosa yang besar tidaklah mereka lakukan, umpamanya seperti minum arak. Umpamanya seperti minum arak. Kita tengok baik. Sayyidina Uthman bin Affan ini, kalaulah kita lihat, kita dah biasa dengar. Sayyidina Uthman bin Affan, antara salah satu dia punya sumbangan adalah ketika perang Hudaybiyah, walaupun tak jadi perang pun zaman masa tu.
kita dalam sejarah kita, buku-buku sirah kita diterjemahkan kata perjanjian Hudaibiyah. Asalnya nak perang tapi tak jadi perang, sebabkan Sayyidina Osman ni pulang balik ke pangkal kaum muslimin ketika itu. Ala kulli hal, kenapa dipilih? Nanti kita tengok kenapa Sayyidina Osman yang dipilih untuk mewakilkan kaum Islam berjumpa dengan kaum musyrikin Mekah ketika perjanjian Hudaibiyah. Dia ada sebab dia. Sebab dia, nanti kita akan tengok insya-Allah. Baik, pertamanya Sayyidina Uthman bin Affan ini, kita tengok nama yang sebenar dia, Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Nasab keturunannya berjumpa di Abdul Manaf. Sama tak dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sama. Ini sebelah ayah dia. Sebelah maknya. Nama mak dia Arwa binti Quraiz bin Rabi'ah an Habib bin Abish bin Abdul Syam, berjumpa di Abdul Syam bin Abdul Manaf. Sama juga keturunan dia. Jadi mereka ni mak ayahnya dah daripada keturunan yang mulia, lahir anak yang mulia. Dan kelebihan dia, kalau kita tengok daripada nasab keturunan Sayyidina Uthman bin Affan ini, datang daripada namanya Umayyah. Umayyah ni satu kabilah daripada Bani Hashim yang mana mempunyai kekayaan yang amat sangat dalam kabilah Bani Hashim ini. Daripada kaum Bani Hashim ni, kabilah yang paling kaya dan paling pengaruh. Ini kelebihannya. Akan tetapi Sayyidina Uthman ini, dia tidak menggunakan pengaruh ayah dan maknya tadi, bahkan dia berusaha sendiri untuk berjaya. Yang mana kalau kita lihat bagaimana berjaya Sayyidina Uthman dalam menjadi orang ahli perniagaan yang paling hebat ketika itu. Ni Sayyidina Uthman merupakan ahli perniagaan yang hebat, yang mana kita akan tengok dia punya kelebihan dia adalah infak dia. Kalau kita tengok sahabat-sahabat yang mulia, sahabat kita Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, semuanya merupakan orang yang memang infak harta-harta mereka untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Sayyidina Uthman. Tapi kelebihan Sayyidina Uthman apa dia? Kita tengok nanti kemudian insya-Allah. Dilahirkan di Taif. Wulida di Taif, dilahir di Taif 6 tahun selepas kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia muda 6 tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar muda berapa tahun? Ingat tak? 2 tahun. Sayyidina Umar Khattab dia betul 246 24 lah tu. Begitu pasal dia kata Sayyidina Uthman 6. Tapi Sayyidina Umar muda lebih daripada Nabi Muhammad SAW 10 tahun. Muda daripada Nabi Muhammad 10 tahun Sayyidina Umar, tapi dia menjadi khalifah lebih awal daripada Sayyidina Uthman. Itu kelebihan masing-masing. Baik. Kemudian kalau kita lihat juga mak dia, mak kepada Sayyidina Uthman, Sayyidina Uthman ini merupakan anak kepada Abdul Muttalib. Anak kepada Abdul Muttalib sebenarnya. Kalau kita tengok dia punya nasab keturunan, dia merupakan makcik kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi sepupulah kepada Sayyidina Uthman ni, sepupu kepada Nabi SAW. Sepupu kepada Nabi SAW. Ni nasab keturunan dia. Isteri dia disebutkan dalam sirah, mengatakan bahawa isteri Sayyidina Uthman ini ada 8. Ada 8. Allah, bila sebut isteri-isteri ni payah ni. Sayyidina Abu Bakar isterinya 4. Sayyidina Umar pun lebih daripada tu juga. Disebutkan ada 9 mengikut riwayat. Allahu Akbar. Ni 8. Kenapa isteri ramai? Ada yang sebelum Islam dan selepas Islam. Baik. Kalau kita tengok antara isterinya yang mulia, yang terkenal adalah yang kita panggil, sebab itu gelaran Sayyidina Uthman apa? Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya, iaitu isteri beliau daripada keturunan Nabi SAW, yang anak Nabi SAW, iaitu Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah. Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah. Yang kalau Ruqayyah bahasa kita Ruqayyah ada, jadi Ruqyah pun ada. Bahasa kita kan Ruqyah, Ruqayyah. Jadi Ruqayyah, Ruqayyah. Baik. Kemudian Ummu Kulthum. Ini 2 yang mana kalau kita tengok dalam sirah,
Dua-dua ini sebenarnya telah dinikahkan ataupun telah bertunang, ataupun kita kata dah perhubungan tu dah dibina, nak dikahwinkan dengan anak Abi Lahab ataupun Abu Lahab tadi. Abu Lahab merupakan keluarga Nabi SAW juga, keluarga Nabi SAW, Abu Lahab. Nama dia Abdul Uzza, pakcik Nabi lah Abu Lahab ni. Dan anak dia nama dia Utaibah dan juga Utbah, yang mana telah dijodohkan mereka, Utbah dan Utaibah ini, dengan Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Asalnya bila dijodohkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala punya perancangan. Kehebatan Allah Subhanahu wa taala punya perancangan, bila mana satu ketika Nabi SAW panggil penduduk musyrikin Mekah berkumpul nak cerita pasal agama Islam tadi ni. Akhirnya Abu Jahal kata apa? Taballaka, celaka lah engkau Muhammad, engkau kumpulkan kami atas sebab ini sahaja ke? Maka ketika itu turunlah tabbat yada abi lahabin wa tab. Turun ayat tersebut. Maka selepas itu Abu Lahab kata apa pada Utbah dan Utaibah? Engkau bercerailah dengan mereka ni. Bercerailah dengan mereka, maka pisahlah. Tak sempat buat apa orang kata. Tak ada zuriat keturunan daripada Abu Lahab langsung. Ini kemuliaan Allah SWT. Tak ada zuriat keturunan Abu Lahab daripada Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Akhirnya mereka bernikah dengan siapa? Sayyidina Uthman. Yang mana Ruqayyah ada anak bersama Sayyidina Uthman, Ummu Kulthum tidak ada anak bersama dengan Sayyidina Uthman. Anak Sayyidina Uthman ada 16 orang semuanya. 16 orang. Yang kita dengar ataupun yang masyhur adalah Abdullah, iaitu itulah gelaran kepada Sayyidina Uthman. Abu Abdullah, anaknya namanya Abdullah, yang mana Abdullah ni pun tidak sempat membesar. Abdullah ni tidak sempat besar. Kenapa? Meninggal ketika umur 7 tahun sebab dipatuk oleh ayam matanya. Maka disebabkan virus dan jangkitan sebagainya, maka meninggallah anak tersebut, namanya Abdullah. Ini sebab itu nama dia, sebab itu nama gelaran kepada Sayyidina Uthman Abu Abdullah. Baik. Kemudian kita tengok kelebihan ataupun fizikal lah, kita tengok kepada fizikal bagi apa nama sahabat kita ini, Sayyidina Uthman bin Affan. Orang ni tinggi, seperti mana kalau kita meriwayatkan, seperti mana kita riwayatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kita tengok Nabi SAW orang dia dhahmul kiradis, ba'ida atau ba'ida bainal mankibain, luah bidang dadanya, tangannya besar. Begitu juga Sayyidina Uthman, orangnya tinggi. Dalam disebutkan dalam riwayat mengatakan laisa bitawil al-ba'id, dia bukannya tinggi sangat, tak terlampau rendah sangat, tapi dalam keadaan yang tinggilah kita katakan. Sebab apa? Nabi SAW tidak terlampau tinggi dalam kalangan orang Arab, tidak juga terlampau rendah dalam kalangan orang Arab. Kita dah sebut masa kita membincangkan kitab Syama'il Muhammadiyah. Kemudian orangnya sasa, dan janggutnya lebat, yang mana mengikut sunnah Nabi maka diinaikan janggut dia. Begitu juga rambut dia. Rambut Sayyidina Uthman disebutkan dalam beberapa riwayat mengatakan bahawa rambutnya dipanggil jummah. Ingat tak tuan-tuan, kita dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tu kita bincangkan rambut Nabi SAW. Dalam bab rambut Nabi, bab syarul Nabi SAW, ada 3 keadaan. Kita ada wafrah, kita ada limmah, kita ada jummah. Kalau tuan-tuan ingatlah, tuan-tuannya puan-puan ingat sekali. Dia jealous kan, tuan-tuannya puan-puan sekali. Kalau kita ingat apa yang kita bincangkan dalam Syama'il Muhammadiyah, Nabi ada wafrah, Nabi ada limmah, Nabi ada jummah. Maka Sayyidina Uthman lebih kepada jummah. Rambutnya mencecah bahu. Rambut dia panjang cecah bahu. Ini Sayyidina Uthman. Limmah mana? Bukan kat limah nah. Tu kat limah siri-siri tu bukan. Sini. Kat sini ni limmah. Limmah. Wafrah dekat sentuh sini saja. Cuping telinga. Ni wafrah, limmah, jummah. Itu 3 keadaan rambut Nabi SAW. Dan Sayyidina Uthman rambut dia disebutkan adalah jummah. Pakaian dia pula disebabkan dia orang kaya, maka pakaiannya mahal-mahal. Akan tetapi walaupun pakaian dia mahal, disebutkan hullah dia. Sebutkan setengah riwayat mengatakan hullah Sayyidina Uthman. Ni kata
Ingat tak kita bila bincangkan pakaian Nabi, salah satu pakaian Nabi pakai namanya hullah. Ingat ada dua macam pakaian ihram tu, atas dipanggil ridak, bawah dipanggil izar. Yang ini pakaiannya ada riwayat mengatakan harganya mencecah sampai 800 dirham. 800 dirham, mahalnya tak mahal kain dia tu dah pakai tu. Dan kain yang mahal tadi apa? Setiap kali kalau dia i'tikaf di masjid, dia akan tidur sebentar di masjid dan dipakai kain ridak dia tu tadi untuk buat bantal. Walaupun mahal. Ni dia tak kisah mahal tak mahal Ini kalau kita tengok daripada segi pemakaian dia tadi tu, dia guna ridak yang mahal tadi untuk bantal dia, kita tengok macam mana kehidupan dia, kaya dia sebagaimana diinfakkan harta dia, masya-Allah. Nanti kita akan tengok. Baik. Kemudian Islam ni ketika umur 34 tahun, Islam dia ketika umur 34 tahun, rentetan daripada satu peristiwa yang mana kalau kita tengok sebelum peristiwa ni berlaku, sebelum dakwah Nabi SAW sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, dakwah dia. Ketika itu kalau kita lihat Sayyidina Osman ni kawan rapat dia siapa? Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar. Nampak sebelum Islam lagi mereka ni dah rapat. Dan teman yang paling rapat adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Abu Bakar berjumpa dengan Sayyidina Umar. Dia nak cerita ni sebelum dia masuk Islam. Berjumpa dengan Sayyidina Osman. Wahai Osman, kamu ni orang yang cerdik pandai, orang yang punya ketajaman fikiran. Takkan kamu tak tahu Tuhan yang kamu sembah ni, berhala yang kamu sembah ni tak boleh bagi mudarat pada kamu, tak boleh bagi kebaikan pada kamu. Kita ada Nabi di kalangan kita yang menceritakan tentang Tuhan yang Esa, yang Allah Jalla wa'ala, yang boleh memberi, Allah ni yang boleh beri manfaat, Allah yang boleh beri mudarat pada kamu. Ini Allah yang Nabi, satu-satunya Nabi yang ada zaman sekarang ni yang boleh bagi. Ini adalah Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Osman dia tanya, siapa Muhammad ni? Pebarang dia ni nak cakap isu-isu ni? Tak ada, dia tak ada pun Sayyidina Osman ni. Orang ni macam itulah dia. Orang ni lemah lembut. Tak ada dia cakap Muhammad Muhammad. Tiba-tiba Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW lalu ketika mereka sedang berbincang tadi. Kemudian Nabi SAW bagi salam pada mereka, Assalamualaikum. Kemudian Rasulullah terus bercerita pasal Islam. Sayyidina Osman kata, stop, tak nak cerita. Tak ada apa Sayyidina Osman kata kita. Sayyidina Osman apa? Ya Rasulullah, aku hari ni bersaksi aku masuk Islam. Tak banyak cerita. Masuk Islam. Mereka ni lah orang-orang yang pertama masuk Islam, yang awal-awal masuk Islam dan merintis dan bagi Islam ni jadi hebat sampai sekarang. Sayyidina Osman ni. Ini kisah keislaman Sayyidina Osman. Dan kelebihan, kalau kita tengok pada kelebihan amalan dia pula, Sayyidina Osman ni umpama Nabi SAW tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Puasa sunat tak pernah tinggal. Hatta disebutkan bila mana wahyu diturunkan, kelebihan dia habis komplit wahyu, setiap malam qiyamul lail dia akan berdiri satu rakaat itulah beliau akan khatam. Kalau dah sembahyang 2 rakaat, 2 kali khatam, Allahu Akbar. Dia tak banyak rakaat sembahyang, tapi 2 rakaat tapi khatam, Allahu Akbar. Ini sunnah, dia ikut sunnah Nabi. Qiyamul lail, Quran khatam tiap-tiap malam, masya-Allah. Ini kehebatan Sayyidina Osman. Kehebatan Sayyidina Osman. Sebab itu bila kita lihat antara sumbangan Sayyidina Osman apa dia tuan-tuan, mengumpulkan Al-Quran tadi menjadi satu mushaf, yang mana ketika dulu sebabkan banyak sangat Al-Quran dalam dialek-dialek yang berbeza, yang kita panggil qiraah yang berbeza, maka dikumpulkan satu Al-Quran yang dinamakan mushaf Rasam Uthmani. Yang mana kita gunakan sampai hari ini kita gunakan. Dan keputusan Majlis Fatwa Arab Saudi, begitu juga Malaysia, muzakarah fatwa kita mengatakan wajib kita guna Quran Rasam Uthmani. Wajib kita guna Quran Rasam Uthmani. Kerana apa? Quran Rasam Uthmani ni ada keistimewaan dia. Keistimewaan dia, yang mana ketika itu Sayyidina Osman memerintahkan kepada Zaid bin Thabit, kumpulkan semua Al-Quran, mushaf dari Syria, Iraq dan sebagainya, kumpulkan dan kumpul jadi satu. Kita tengok ini kelebihan sumbangan Sayyidina Osman dalam dunia Islam.
yang mana kita tengok Rasam Osmani digunakan seluruh dunia. Itu kehebatan dia. Cumanya dalam penggunaan Rasam Osmani zaman dahulu tidak ada titik-titik macam hari ni. Titik-titik macam hari ni, baris hari ni tidak ada zaman Sayyidina Osman. Dan Quran Sayyidina Osman guna zaman dia tu masih ada lagi di Uzbekistan, di Tashkent, Uzbekistan, mana Quran tu ada tebal lagi, disimpan di situ. Quran tu masih berdarah. Kenapa berdarah? Sebab Sayyidina Osman dibunuh ketika dia sedang baca Al-Quran. Quran tu berdarah. Nanti kita akan cerita dalam beberapa minit lagi, insyaAllah. Punya nak tunggu ni. Kena cepat pasal SOP 30 minit je. Baik. Okay, kita tengok kelebihan dia. Yang pertama sekali, beliau adalah merupakan pasangan yang pertama sekali yang dibenarkan oleh Nabi SAW untuk berhijrah ke Habsyah. Pasangan pertama, yang ini beliau, Sayyidina Osman dan juga isteri dia Ruqayyah. Beliau ni lah orang pertama, mereka ni yang orang pertama yang dibenarkan berhijrah ke Habsyah. Duduk di Habsyah, lahirlah anak dia nama Abdullah tadi di Habsyah tadi, di Habsyah. Kemudian kita tengok, kita dah sebutkan beliau ni diberi gelar Dzun Nurain, memiliki dua cahaya mata, yang mana ketika mana Ummu Kulsum meninggal, Ummu Kulsum meninggal, nak ditanamkan Ummu Kulsum tadi, maka Rasulullah ketika mana ditanam Ummu Kulsum, Rasulullah kata apa? Kalaulah aku ada anak lagi perempuan, nescaya aku bagi pada Sayyidina Osman. Nabi sampai tahap macam tu, nak kata dia tahu bagaimana Sayyidina Osman menjaga ahli keluarga dia. Cukup jaga ahli keluarga dia sampai Rasulullah nak bagi, kalau ada aku anak perempuan lagi seorang, aku bagi. Betapa hebatnya sayangnya Rasulullah pada Sayyidina Osman. Baik. Kemudian kita sebutkan, ini yang kita jarang dengar. Sayyidina Osman ni orang yang paling pemalu. Orang yang paling pemalu di kalangan sahabat, yang mana disebutkan dalam satu hadis yang sahih, malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Malaikat pun malu dengan Sayyidina Osman. Kenapa? Satu hadis riwayat mafhum disebutkan apa? Ketika mana Aisyah meriwayatkan hadis ini, Abu Bakar selalu datang rumah Sayyidina Nabi SAW. Sebabkan Sayyidina Nabi ni, Sayyidina Abu Bakar menantu Nabi juga, Sayyidina Umar pun menantu Nabi juga. Sayyidina Abu Bakar bapa mertua kepada Nabi SAW. Jadi mereka ni selalu bersinggah ke rumah Nabi SAW. Jadi mereka ni dah biasa bersembang dengan Nabi SAW. Dalam keadaan yang kita sebutkan, Nabi selalu duduk kurfusa. Nabi bila mana bersembang dengan Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar, Nabi SAW selalu duduk kurfusa. Ataupun dalam keadaan yang mana Nabi SAW duduk dekat atas bantai ni bagi wasaid. Duduk ke situ, duduk sembang lah macam biasa. Kadang-kadang kan biasa, kadang-kadang naik sampai nampak betul, kadang-kadang singkatkan hulah tu tadi. Tapi bila mana Sayyidina Osman datang, maka dia kata apa? Aisyah, kumpul baju-baju kau, lipat, sembunyikan, kemas-kemaskan. Wahai Aisyah, bagi pakaian cantik sikit pada aku. Sayyidina Osman datang. Jadi Aisyah pelik, pasal apa dengan Sayyidina Osman buat macam tu? Kenapa dengan Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar tak buat macam tu? Maka Rasulullah kata apa? Rasulullah kata dalam hadis tadi, kata apa? Ala astahi min rajulin tastahi minhu al-malaikah. Allahu Akbar. Takkan aku nak perlakukan seorang insan yang malaikat pun malu pada dia? Allah. Ni kemuliaan Sayyidina Osman. Kenapa? Kalaulah rumah Sayyidina Muhammad SAW tadi, Nabi kita tadi dalam keadaan tak teratur, Nabi pakaian tak cantik, kenapa? Sayyidina Osman kata, aku malu betul dengan Rasulullah, aku tak dapat nak tolong kau bagi baju cantik, aku tak dapat bagi rumah yang besar. Sampai tahap macam tu Rasulullah meraihkan sahabat. Dia tak nak sahabat terlampau susah sebab dia. Allah, ini perjuangan para sahabat dahulu. Kita hari ini susahlah nak tengok sahabat-sahabat ataupun orang yang besar, pemimpin-pemimpin besar yang mana sanggup merendahkan diri mereka sampai macam tahap macam tu sekali. Allahu Akbar. Kemudian disebutkan juga antara kelebihan Sayyidina Osman adalah orang yang menginfakkan dari segi kualiti dan kuantiti. Kenapa? Kuantiti dia sumbang yang banyak, kualiti pun ada. Kualiti kenapa? Kualiti dia Sayyidina Osman punya sumbangan kekal sampai hari ini lagi. Kenapa? Kalau kita tengok satu peristiwa
yang mana Nabi SAW ketika itu datang daripada Mekah ke Madinah, datang daripada Mekah ke Madinah. Satu riwayat dalam hadis Muslim juga menyebutkan apa, ketika itu dalam keadaan penduduk kurang air di Madinah, maka apa yang dilakukan, ada seorang Yahudi nama dia Rumah, jadi satu telaga yang kawasan tu dimiliki oleh Yahudi, nama dia Bi'ru Rumah, telaga Rumah yang kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, satu kawasan sekarang dipanggil Bir Uthman, telaga Uthman, tapi satu ketika dahulu nama dia Bi'ru Rumah, yang mana kawasan ini jemaah haji ke jemaah umrah tak boleh nak pergi. Alhamdulillah saya berkesempatan masa tu saya jadi mutawif pada menteri wanita zaman Datuk Seri Najib ke siapa, saya tak ingat zaman tu. Saya bawa menteri dan diberi izin oleh Allah SWT, dan kerajaan Saudi beri izin untuk saya masuk ke telaga tersebut. Telaga tu masih ada dan air masih ada lagi. Dan di telaga itu jugalah ladang kurma Sayyidina Osman, yang mana daripada sumbangan beliau tadi, dengan telaga tadi, dengan kurmanya tadi, yang mana akhirnya wujudnya Jabatan Waqaf di Arab Saudi, yang mana wakaf daripada harta-harta Sayyidina Osman sahaja bernilai 50 juta rial setiap tahun. Tak putus-putus wakaf dia 50 juta. Kenapa? Salah satunya kalau kita tengok peristiwa Bi'ru Rumah tadi, yang mana ketika itu orang Islam susah nak dapat air, maka Rasulullah berkumpul, panggil siapa-siapa yang dapat beli telaga tersebut, syurga baginya. Siapa yang menyahut? Sayyidina Osman, sebab dia kaya. Dia pergi jumpa orang Yahudi tapi nama Rumah tadi, riwayatkan nama dia Rumah. Wahai Rumah, aku nak beli telaga ni. Tapi Rumah tadi kan dia orang bisnes juga, takkan dia nak jual je, rugilah dia. Tak boleh, aku tak nak jual. Okey, tak apalah, kalau macam tu aku beli separuh, kau beli separuh. Jadi kita buat macam ini, sehari telaga ni hak engkau, sehari lagi telaga ni hak aku. Okey, cantik tak? Cantik. Kita apa, rugilah separuh tak kalau kita fikir. Tapi inilah bijaknya Sayyidina Osman. Dah beli, dia cakap pada Sayyidina Muhammad, wahai Nabi, aku dah beli dah telaga tu. Jadi untuk kaum muslimin, bila mana hari aku punya hak aku, ambillah hari tu tanpa perlu bayaran, free of charge. Jadi berlaku masalah antara Rumah tadi. Apa dia? Setiap kali hari dia, orang tak datang beli air. Setiap hari Sayyidina Osman, orang ramai datang ambil air, tak perlu bayar. Akhirnya apa? Sayyidina Rumah kata apa? Aku tewas kepada orang yang lebih cerdik daripada aku, lebih jahat daripada aku, dia kata. Nah, Sayyidina Osman, aku jual perigi aku dengan harga percuma tu pun. Kemudian Sayyidina Osman kata, ambillah air ini selama mana yang kamu nak kepada kaum muslimin, tak perlu bayaran. Ini kehebatan Sayyidina Osman, dia fikir panjang. Ambil. Ni. Kemudian kalau kita tengoklah satu peristiwa yang mana Sayyidina Rasulullah SAW berkhutbah ketika peristiwa perang Tabuk, yang mana Rasulullah SAW khutbah, masa tu orang muslim tak ada reta, nak perlukan juga alatan perang, binatang tunggangan. Maka apa Rasulullah berkhutbah, siapa-siapa boleh bagi sumbangan untuk kita berperang ni. Maka Sayyidina Osman kata, ya Rasulullah, aku boleh bagi 100 ekor unta dengan juga pelana dia sekali, tempat duduk dia sekali. Rasulullah suka. Rasulullah turun sekali lagi, wahai sahabat-sahabat, siapa daripada kalangan kamu yang nak sumbangkan harta, infakkan harta untuk kita berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni? Tak ada orang menyahut. Sayyidina Osman kata, ya Rasulullah, aku bagi 100 lagi, ya Allah. Bagi 100 lagi, dah 200 ekor unta. Tuan-tuan, kalau kita ikut roughly harga kasar unta 3,000 sampai 8,000. Kalau ada bagi 100, 200 dah. Cubalah kalau dibagi, orang nak bagi, dia bagi yang paling bagus lah, unta yang paling bagus. Jadi kita ambil, katalah dia bagi harga yang 8,000 seekor tadi, 200 ekor, Allah Akbar, banyak tu duitnya. Turun lagi Rasulullah. Siapa sahabat-sahabat lagi daripada kalangan sahabat nak sumbangkan harta, maka Sayyidina Osman lagi angkat, ya Rasulullah, aku bagi 100 ekor dia bagi sumbangan unta. Turunlah Rasulullah, bergembira sangat Rasulullah pada Sayyidina Osman. Ya, terima kasihlah Sayyidina Osman dapat 300. Tapi bukan setakat itu saja, dia bagi lagi emas.
pada ya Rasulullah, aku bagi ni. Dan riwayat kata ada 1000 dinamah, ada sebahagian riwayat kata 10,000 dinamah, bagi pada Rasulullah untuk guna perang. Ambil, tak payah bayar apa. Allah, ini sumbangan kehebatan Sayyidina Osman. Sikit lagi, satu lagi. Satu lagi sumbangan apa yang hebat ketika Amur Ramadah. Pernah dengar cerita ni? Amur Ramadah ini tahun yang paling seksa bagi kaum Islam zaman Sayyidina Umar sebenarnya. Yang mana zaman tu penduduk Madinah kemarau yang panjang, makanan tak ada. Penduduk ada duit tapi makanan tak ada. Susah nak dapat sumber makanan. Sayyidina Uthman ketika itu baru balik berdagang daripada Syam, dan berdagang pada kali ini apa yang specialnya, Sayyidina Uthman berdagang bawa balik bukan setakat duit tapi binatang yang banyak, dikatakan 100 ekor unta, dan juga 100 ekor unta semua dipenuhi makanan. Jadi sampailah dekat rumah Sayyidina Uthman, penduduk Madinah pergi serbu, wahai Uthman, kami nak beli ni makanan yang ada pada unta-unta kamu ni, berapa kamu nak jual? Sayyidina Uthman kata, aku tak nak jual. Kita kata, apa tak nak jual pula ni, kan? Tawar lagi ke sampai tinggi lagi, aku tak nak jual sebab ada yang lebih nak beli daripada ni lagi, dia kata. Tawar sampailah orang penduduk Madinah kata, aku dah tak ada duit nak bayar ni. Tak perlu bayar kerana ada yang telah beli lebih daripada harga kamu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ambillah dengan percuma 100 ekor unta beserta makanan ni. Ada ke orang zaman sekarang macam tu? Ustaz Abiliu, Ustaz. Ustaz Abiliu. Tu salah satu contoh je. Kita ni pada kalangan kita, masyarakat kita ni, pernah tak kita sumbangkan macam tu sekali? Allahu Akbar. Ini kehebatan Sayyidina Uthman. Dan kita tengok walaupun hebat macam mana beliau, di akhir hidup beliau datanglah satu golongan politik yang dirancang oleh Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah ini? Inilah salah seorang pengasas Syiah. Syiah asal dia bukan satu mazhab, tapi dia asasnya politik. Asas dia politik. Dia tengok Sayyidina Uthman ni terlampau tolong ayat, jealous dia. Sebabnya patutnya aku dapat jawatan tu. Ni nak jawatan ni pasal ni. Maka dicananglah satu fitnah yang besar ketika itu. Dicanang apa? Dia burukkan Sayyidina Uthman ni. Dia kata apa? Semua pemimpin gubernur-gubernur yang ada zaman Sayyidina Uthman ni semua adalah kroni Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman balas balik tak? Tak. Kenapa Sayyidina Uthman kata? Adakah sebab dia tak balas balik sebab memang kroni? Tak. Kenapa? Semua pemimpin gubernur-gubernur atau pemimpin-pemimpin yang dilantik ketika Sayyidina Uthman itu semua adalah asal daripada zaman Sayyidina Umar. Dia nak balas apa? Semua dia kekalkan zaman Sayyidina Umar punya pemimpin. Dikurung 40 hari 40 malam di rumah dia. Tak boleh pergi Masjid Nabawi. Sedangkan Masjid Nabawi itu zaman Sayyidina Uthman, dialah yang kumpulkan duit, dia mencari dana untuk besarkan Masjid Nabawi. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, ada satu pintu Bab Uthman. Sampai situlah pembesaran yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman. Tapi sebabkan Abdullah bin Sabah tadi punya fitnah, dia tak boleh pergi masjid. Tak boleh pergi masjid 40 hari. Sehingga ke hari ke-40 tu dia bermimpi berjumpa Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia mimpi 3 orang ni. Apa dia buat? Mereka ni Sayyidina Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kata apa? Jom Uthman, kamu puasa tak? Kalau kamu puasa, kita buka sama-sama. Hari ke-40 tu hari Jumaat. Maknanya hari Khamis tu, hari Khamis malam tu dia nak mimpi. Maknanya dia, hari Jumaat pagi tu, ketika dia tengah qiyamul lail dan baca Quran, Abdullah bin Sabah punya perancangan tadi disebutkan Ibnu Ashtar kalau tidak silap saya, membunuh Sayyidina Uthman tadi ketika mana baca Quran. Kenapa tak ada orang halang? Ada tak bodyguard sahabat-sahabat yang ketika itu berada di rumah Sayyidina Uthman? Ada. Tapi Sayyidina Uthman pesan, jangan halang. Kalau apa-apa perkara pun jangan halang. Jadi ketika mana dia sedang menunaikan solat tadi, dengan baca Quran dia tadi, derhapan tadi tu, bunuh dia mati.
Allah Akbar, sampai tahap macam tu. Ini sumbangan pemimpin-pemimpin dahulu. Mereka ni tak kira sanggup dibunuh, berjuang kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, tidak mengharapkan apa-apa balasan. Ini kelebihan yang seperti tiga orang sahabat yang besar, tidak ada tolok bandingnya dalam Islam. Itu sebut sedikitlah apa yang kita nak sebutkan antara kelebihan Sayyidina Uthman, sumbangan Sayyidina Uthman, yang mana mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini mungkin boleh memberi faedah kepada kita, yang mana kita boleh sematkan dalam diri kita. Biarlah kita nak hidup atas dunia ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mati pun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting perakhiran kita. Andai kata daripada sahabat-sahabat kita ini yang baru nak berubah, jangan cerca mereka. Ada sahabat daripada kita yang tak pernah datang ke masjid, jangan cerca mereka, ajak mereka. Itu tugas kita. Ajak, dan Allah yang akan bukakan pintu hati mereka, bukan kita. Bukan kita, tapi Allah. Tugas kita ajak aja, jangan cerca mereka. Masuk neraka kau tak sembahyang, jangan gitu. Jom solat, dah cukup, jangan kata apa-apa dah. Jom solat aja, jangan kata jom solat, itulah kau tak nak ikut cakap aku ni bebel pula lagi. Jom solat, cukup. Dia nak solat tak solat tu kerja Allah nak buka pintu hati dia. Ajak begitu. Jom makan sama-sama, dah cukup. Tak perlu kita nak panjang. Jom makan sama-sama, amalkan sunnah Nabi SAW. Tak perlu, cukup sekadar yang perlu sahaja kita cakap, dah. Itulah mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat memberi manfaat pada kita, insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak kepadamu ya Allah, ampunilah dosa ibu bapa kami ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami ya Allah, ampunilah dosa jiran-jiran kami ya Allah, ampunilah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat sama ada masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah majlis kami pada hari ini ya Allah, supaya dapat kami amalkan dan sampaikan apa yang baik padanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan keberkatan majlis ini juga ya Allah, permudahkanlah segala kesulitan kami ya Allah. Ya Allah Rahman Rahim, dengan keberkatan majlis pada hari ini juga ya Allah, Engkau angkat wabak COVID-19 pada muka bumi ini ya Allah. Bantulah kami ya Allah, kami hamba yang lemah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tunggu sampai kafarah juga satu ras. Subhanallah wa mustafiq wa tabil wasal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.